Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Korea Pahit di segmen Suasana Malam. So, malam ini aku ditemankan lagi oleh seorang lagi kawan aku. Okay, nama kawan aku ni Mika. Dia merupakan kawan aku time aku belajar masa IPT dululah. So, kita orang akan menceritakan kisah seram yang bertemakan sewaktu camping. Jadi ada di antara bila dia camping tu, ada berlakunya benda-benda mistik macam tu lah. Macam aku sendiri pun pernah juga mengalami pengalaman sewaktu camping. So korang saksikan je lah kisah kita orang ni. So pengalaman aku ni sewaktu camping masa aku zaman sekolah menengah. Bila kita camping, semestinya ada aktiviti macam night walk, macam orang kata test keberanian diri sendiri. Okay, so kisah aku ni sewaktu aku bercamping. Dalam camping aku ni, dia ada satu slot yang dipanggil night walk tau. Mesti korang pun pernah orang kata buat benda-benda night walk macam ni. So apa yang berlaku time night walk ni, kita orang diarahkan untuk berjalan di dalam gelap secara berpegangan tangan tau, dalam satu tim. So nak dijadikan ceritanya, malam tu ada 3 tim, di mana 3 tim tu melibatkan 3 sekolah. Sekolah aku dan ada lagi 2 sekolah lain lah. So bila dalam satu sekolah ni, dia akan bergerak dalam satu grup. So dia takkan campur. Sewaktu dalam pertengahan aktiviti night walk ni, kita orang diarahkan untuk berhenti tau. Kenapa kita orang diarahkan berhenti? Apabila orang yang jaga tu, dia pesan kat kita orang, dia cakap macam ni: korang kalau dengar apa-apa, buat tak tahu je. Dalam pada masa yang sama tu, kita orang dengar suara, iaitu suara orang mengilai. So benda tu ada dekat-dekat dengan situ lah sebenarnya. Tapi kita orang cuba buat tak tahu juga, macam pesanan daripada fesi-fesi kat situ kan. Jadi kita orang teruskan juga, tapi masing-masing semua dah takut lah. Selepas itu, semasa kita orang tengah berjalan tak lama kemudian, ada seorang budak perempuan ni, dia menjerit. Apabila dia menjerit, 3 kumpulannya berhenti berjalan tau. So masing-masing semua macam tertanya-tanya kenapa dia menjerit semua, dan semua membuka ikatan dekat mata tu. Lagi satu aku lupa nak cerita kat korang. Masa kita orang berjalan ni, mata kita orang ni ditutup. Jadi kita orang tak nampak, kita orang just boleh dengar, boleh bau saja. So bila kita orang buka kita orang punya penutup mata tu, benda pertama yang dia cakap, dia terkejut sebab time dia jalan tu, tiba-tiba tangan yang dia pegang tu, sepatutnya tangan kawan dia, tiba-tiba dia jadi macam lain tau. Naik bulu rumah aku. Dia jadi lain. Dia cakap tangan yang dia pegang tu keras dan sejuk. Sebab tu dia menjerit, dan sebab tu juga kita orang semua terkejut lah. Tapi orang yang pegang tangan dia tu tak cakap apa-apa. Maksud kawan dia tu, kawan sebelah dia tu, sebenarnya selang 3, macam mana nak kata, selang 3 orang daripada dia. Contohnya macam aku kat sini, orang tu ada seorang dan seorang,
3 orang, baru kawan dia yang sepatutnya ada kat sebelah dia. Benda tu pelik lah kat situ. Sepatutnya kawan dia tu ada kat sebelah dia, tetapi masa pertengahan jalan, kawan dia tu boleh 3, apa orang kata, 3 ke belakang. 3 ke belakang daripada dia. Maksudnya daripada start dia, okey aku faham cerita ni. Maksudnya daripada start tu dia pegang tangan kawan dia. Tapi dalam pertengahan jalan tu dia dah nak pegang tangan orang lain, tapi kawan dia dah pergi belakang. Ya betul. So dia tak tahu dia pegang tangan siapa. So kawan yang si kena ni, dia cakap macam ni dekat kawan dia, kenapa kau ada kat belakang? Lepas tu kawan dia pun tanya balik, kenapa kau ada kat depan? Dia kata kan. Habis bila dia cuba ingat balik, kawan dia cakap macam ni, tadi kau tolak aku kan? Dia kata, nampak tak? Tadi dia tolak aku kan? So bila dia cakap macam tu, yang si kena ni, perempuan ni, dia bagi tahu balik, bila masa aku tolak kau. So lepas tu dia kata macam ni, aku ingat kau tolak aku sebab tu aku ada kat belakang. Dia kata gitu. Oh, maksudnya dia terjadi dalam time diorang bertolak tu lah guys. Ya betul. Itu salah satu kes yang berlaku malam tu lah. Dia ada kes kedua juga. Oh, dalam satu malam ada 2-3 kes juga Kes yang kedua ni adalah orang yang terakhir. Orang yang terakhir sekali ada kat belakang. Bila kita orang dah berkumpul balik dalam satu grup, Fesi dan guru-guru pembimbing semua tu, kira kita orang balik lah semua. Dan rupa-rupanya kita orang tak cukup seorang. So bila dikira-kira balik dalam satu, bila kita orang dah berkumpul dalam satu grup, rupa-rupanya kumpulan kita orang tu tak cukup seorang tau. Orang yang terkena ni sebenarnya telah disorokkan. Okay, so apa yang ustaz tu buat time tu, ustaz yang ada kat situ lah, dia cuba tanya dekat kita orang siapa yang kuat. Dia kata dia perlukan dalam 5-6 orang macam tu lah, tak silap aku. So siapa yang berani, siapa yang kuat, dia cuba nak minta tolong lah dekat ustaz. Ustaz ni cuba minta tolong dekat budak-budak ni. Naik bulu rumah aku. Masa tu adalah wakil daripada lelaki dan perempuan tolong ustaz ni. So apa ustaz tu buat, dia macam ada baca-baca something. So dia orang buat dalam satu bulatan. Dia orang ada baca surah-surah ke apa tu, aku tak pasti. Maklumlah jahil kan. Tak lama kemudian, yang orang terakhir ni muncul tau daripada jalan yang gelap tau. Jalan yang kita orang lalu tu juga. Tapi apa yang pelik, korang nak tahu, mata dia still lagi tertutup tau. Dan macam mana jalan yang dia lalu tu, dia sampai lurus je dekat kita orang, tanpa jatuh ataupun tanpa tersasar jalan ke apa, tak ada. Macam ada orang membimbing dia. Lepas tu bila dia sampai je dekat grup kita orang tu, dia macam nak terjatuh. So ada orang sambut dia lah. Bila dah macam tu kawan yang second last terakhir tu, yang pegang tangan dia ni, tanya dia, kau pergi mana? Dia kata, aku adalah dengan korang tadi. Kau ada dengan kita orang? Kau mana dengan kita orang? Kau hilang kot, dia kata macam tu. Habis aku pegang tangan siapa kan, dia kata. Lepas tu dia kata, ustaz tu tanya, kamu ada nampak apa-apa tak? Dia kata. Dia punya respon senang je. Sebenarnya tadi saya ada terbau wangi ustaz, dia kata. Wangi sangat. Lepas tu saya ingatkan yang bau wangi ni minyak wangi perempuan yang dalam grup kita lah, dia kata macam tu. Bila dah macam tu
dia pun terus bercerita. Dia kata dia follow lah bau wangi tu. Dia layan je, dia kata. Selepas tu dia apa ni, dia cakap macam ni, habis tu macam mana kamu boleh jalan sampai ke sini pula kan? Dia kata macam tu. Saya tak tahu, tapi saya memang ada pegang tangan seseorang. Dia kata macam tu. So tangan tu yang membimbing saya sampai ke sini. Nasib baik kan, tangan yang membimbing dia tu bawa dia keluar daripada hutan tu. Itulah. Kalau tangan yang membimbing tu bawa dia jauh lagi ke dalam hutan, apa jadi dekat dia? Aku rasa memang kena pencarian habis-habisan lah. Sebab kes-kes yang macam ni pun memang dah banyak berlaku kan dekat sini kan. Bila kau cerita macam ni, aku pun ada satu cerita tau pasal camping juga. Waktu ni ni yang aku lalui sendiri lah. Pasal kalau macam kau kurang seorang kawan-kawan, Betul? macam aku terlebih kan. Cerita dia macam ni, ada waktu tu aku ni antara VC lah orang kata, petugas yang conduct camping untuk budak-budak sekolah menengah, sekolah kebangsaan dekat satu tempat camping. Aku bagi tahu dekat ni je lah, dekat Ulangan. Okay. Waktu tu kira camping 3 hari 2 malam. Satu part ni kita orang conduct dipanggil, kalau kau tadi kau panggil apa? Night walk. Night walk. Kita orang dipanggil buruh hantu. Dia lebih kurang dia macam cerita kau tadi. Cuma aku punya buruh hantu ni, kita orang ikat mata diorang, kita orang letak diorang ke satu tempat, duduk dalam masa beberapa ketika, lepas tu kita orang akan ambil balik. So maksudnya yang kau kata duduk satu tempat tu seorang-seorang lah. Seorang-seorang untuk uji jati diri diorang lah kan. Okay. So aku dengan kawan aku dalam lebih kurang 6 orang. Masa tu kawan aku, kita orang diberi satu kumpulan. Kita orang seorang, ada 6 orang. So satu kumpulan ada 5 orang. Maksudnya VC ada 6, bawa satu kumpulan 5 pelajar. Okey, kau faham kan? Faham. Okey, aku bawa kumpulan aku, kawan-kawan aku bawa kumpulan aku. Kita orang diberi perimeter kawasan yang tak boleh kita orang lebih. Maksudnya boleh letak ke mana-mana dalam tepi-tepi hutan, tepi-tepi bukit tu, tapi kita orang tak boleh lebih kawasan yang ditetapkan. So aku letakkan kat budak-budak aku setkan password untuk budak-budak aku sendiri. Contoh password yang kita orang buat macam ni. Apa yang aku tanya, itu yang dia kena jawab. Kalau apa yang aku tanya lain, dia tak boleh jawab benda tu. Contohnya masa tu password aku yang aku ingat mungkin goreng pisang, tak salah. Bila aku sebut goreng, student aku kena sebut pisang. Contoh kalau aku tak sebut goreng, aku sebut pisang, dia tak boleh sebut goreng. Maksudnya tu bukan aku. Sama ada tu versi lain ataupun bukan manusia, dia tak tahu. Betul? Okay, betul. Yang kita orang buat macam biasa. Okey, aku dah letak student-student aku dah briefing diorang. Tutup mata juga. Aku bagi tahu password goreng pisang apa semua, diorang pun faham. Aku ada test 2-3 orang goreng pisang. Bila aku jawab benda lain, diorang tak balas balik. So aku takkan usik diorang lah. Aku dah letak diorang, kawan-kawan aku pun letak diorang. Kita orang biar diorang dalam masa 15 minit macam tu. Kita tengok mana yang menangis, mana yang tak boleh tahan. Sambil tu kita dapat tengok telatah diorang lah. Macam time tu lah baca surah Yasin kuat-kuat lah, walaupun tak hafal tapi bedal je. Time tu lah ayat kursi, segala surah kau dengar. Yang doa makan pun kau boleh dengar sebab takut sangat menggigil. Tapi kita orang face ada je kat keliling diorang. Dan bila dah sampai waktu, kita orang tugaskan untuk ambil balik student-student kita orang. Aku pergilah ambil yang mana aku letak. Aku ingat dalam 5 orang, aku sebut goreng pisang, diorang sahut. Goreng pisang diorang sahut. Sampai lagi aku dah kumpulkan. Lepas tu kawan-kawan aku yang lain pun dah kumpulkan juga student-student diorang. Kita orang head count untuk buat. Tapi sebelum tu kan, dalam satu masa tu berapa lama korang tinggalkan dia? Aku tinggalkan diorang dalam 15 minit. Tapi serentak semualah. Serentak semua. 15 minit letak. Maksudnya kita orang letak dah letak semua yang terakhir tu daripada situ start 15 minit. Okey. Dan baru ambil. Bila ambil, ketua kita orang akan minta buat head count lah untuk budak-budak ni kan. So
time buat account tu dia dah tak dalam grup dah. Dia orang dah jadi grup besar dah campur betul. Betul? Dah campur. Mula-mula yang akan kira ketua pelajar sendiri. Dia kira. Contohlah masa tu, contohnya aku bagi dalam 24 orang pelajar. Dia kira 25 kau biar betul. Ni kau dah termasuk diri kau ke macam mana ni, macam mana? Lepas tu dia cakap termasuk diri saya sepatutnya 24 tapi ni ada 25 saya kira. Kau jangan main-main. Lepas tu kita orang buat satu barisan panjang. Kita orang suruh kira sendiri. Maksudnya 1, 2, 3. Tahu kan macam tu kan? Tahu? So kita kira 1, 2, 3. Memang dengar suara je lah 25. So kita orang macam 25 biar betul. Kemudian macam kita rasa tak puas hati lah sebab kita fancy kan. Tiba-tiba kita dah buat aktiviti yang ada 25. Takkan budak ni nak troll kita orang pula, sebab kita orang tak ada niat nak troll apa-apa. Malam tu memang just sebab diorang budak sekolah. Kita orang punya bukan syllabus lah, lebih kurang macam kita orang punya camp ni. Kalau sekolah rendah lain, sekolah menengah lain tahap dia. So sekolah rendah kita orang tak buat hardcore sangat. Dan dia dah macam tu 25. Kita macam kita tak ada gurau-gurau orang biar betul 25. Dan ketua kita orang sendiri yang kira memang betul ada 25 orang. So kita orang macam speechless lah, macam mana dah ada 25 orang. Tanya kawan-kawan, tanya diorang, cuba tengok kawan-kawan korang, siapa yang ada, siapa yang tak ada. Lepas tu dia cakap kawan-kawan tu semua ada. So kita jadi muskil lah, kenapa jadi 25? Lepas tu ada seorang kawan kita orang ni, kita panggil dia ustaz lah. Tapi dia tu memang waktu aktiviti tu tak terlibat, dia duduk di surau je. So bila time macam tu kita orang perlukan dia, kenapa ada 25. Kita panggil lah dia. Dia kata macam ni, tak apa, korang duduk dulu, biar aku kira. So bila kita orang duduk, kita orang arahkan pelajar-pelajar duduk, dia start kira. Dia kira-kira, betul memang ada 25. Tapi yang seorang tu bukan daripada kalangan kita. Lepas tu cakap, juga bro, Wah, aku sama bukan daripada kalangan kita. Aku tak boleh bagi tahu siapa sebab aku pun tak tahu siapa. Aku ada satu cara je untuk korang pulangkan balik dia. Lepas tu kita pun macam mana aku kelarkan nama dia, contoh Afif lah, bukan nama sebenar kan. Macam ni Afif? Cakap benda ni korang macam mana mula, macam tu korang kena buat balik. Maksud kau? Kita kena letak balik budak-budak ni kat mana korang ambil dia, korang letak tadi. Korang ingat letak balik kat mana. Lepas tu korang tinggalkan dulu buat sementara. Kita buat dalam masa 5 minit macam tu je lah. So korang, kita orang cakap yang waktu kita orang borak dengan ustaz ni, pelajar-pelajar ni tak dengar supaya kita orang tak takutkan orang. Kita orang borak di antara fesi. Betul. So kita orang pergi balik kat budak-budak ni, kita orang cakap, kita orang ketua kita orang tenangkan orang, cakap 25 ni sebab ada fesi seorang kan dalam ni. So korang diberikan tugasan untuk cari siapa fesi tu. So ikat, tutup balik mata. So semua ikat dah balik, tutup mata diorang. Masuk balik dalam kumpulan, kita orang ambil balik masuk dalam kumpulan asal diorang yang tadi tu. Kita bawa balik ke tempat-tempat hutan tadi. Mula-mula tadi satu fesi untuk 5 orang kan pelajar kan. Okey, kali ni kita orang buat 3 fesi untuk 5 orang. Yang lagi 2 ni support lah, supaya sebab benda dah jadi macam ni kan, kita pun dah takut terlebih seorang. So setiap satu bulan tu 3 fesi. Tolong letak yang mana fesi yang dekat dapur apa semua kita panggil balik. Yang kat surau semua kita panggil balik untuk tolong. So kita letak balik, biarlah masa 5 minit. Dah habis masa tu, baru kita orang kutip balik. Dah habis, kita orang kutip balik. Kita orang panggil balik, guna password yang sama, guna cara yang sama, guna strategi yang sama. Kita orang kutip balik budak-budak kita orang, student-student kita orang. Kita orang kumpul balik kat tempat asal tadi, tempat starting point tadi. So bila dah kumpul kat starting point tadi, Ustaz Afif tu sendiri yang akan membuat account. Bila buat account, Alhamdulillah semuanya 24 orang. So maksudnya kat sini, kita orang dah pulangkan balik mana yang ikut kita orang tadi. Tapi apa yang kita nak sampai, apa yang aku nak cerita kat sini, masalahnya walaupun kita orang tahu 25 orang, kita orang cari tapi tak jumpa siapa yang 25 tu. Siapa orang yang ke-25 tu? Kalau kita dengar macam sebab kita tak ada kat tempat budak-budak tu, so kita face kita macam jadi hilang sebab diorang tanggungjawab kita kan. Tiba ada lebih macam tu, siapa yang kita bawa balik ni? Itulah cerita aku. Agak, itu memang kenangan yang aku rasa susah agak aku nak lupa. Sebab selalunya orang cerita hilang, tapi ni terbawa balik anak seorang pula. Betul. So bila benda-benda macam ni jadi tu kan, bagi aku, bila kita ada kat hutan ke apa yang bukan manusia selalu pergi ni, bukan tempat kita. So kita kena, kadang-kadang kita kena jaga tau. Jangan nak suka-suka sangat, Jangan seronok-seronok sangat. jangan nak seronok-seronok sangat. Yang paling penting lah, orang selalu pesan kat kita, orang tu selalu pesan, jangan cakap besar. Cakap besar ni memang Dia benda lagi tu suka, macam korang mencabar dia tau.
So bila kau macam mencabar dia, macam kau cakap ni tak ada apa-apa ni, percaya je lah kat aku apa semua kan, contohnya macam tu, dia akan tunjuk kat kau. Kau tunggu je. Tu lah, aku pun ada satu cerita ni, tapi ni aku tak gemar sangat lah nak kongsi. Tapi sebab kita bolehlah kot cerita, sebab aku tahu kalau cerita ni ramai orang tak suka. Bukan ramai orang tak suka lah, ramai orang takut lah dengan benda ni tau. Cerita apa tu? Orang selalu gelarkan ni gula-gula. Aku ada satu cerita berdasarkan